Clear atau tidak tuan-tuan sekalian, video dan audio? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat sama-sama untuk live tuan-tuan sekalian. Moga-moga dengan keberkatan kita live pada kita mengaji Quran pada petang ini, Allah Subhanahu wa taala permudahkan saya dan tuan-tuan ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita kena ulang balik yang semalam punya. Sebab apa? Live semalam tu dia stop terus. Internet ada masalah semalam. Jadi tuan-tuan sekalian, pada petang ini kita ulang balik apa yang kita belajar pada yang semalamnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, baik. Tema kita pada hari ini tuan-tuan sekalian, tema yang pertama. Okey, pusing balik Tema yang pertama menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran, tentang hukum hakam Al-Quran, tentang adab-adab baca Quran. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ulang balik hadis yang mana yang kita mengaji semalam. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Hadis ini daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum tersebut dengan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Allah Taala memuliakan Allah Taala memuliakan kita dengan Al-Quran. Kemudian wa yadh'u bihi akharina, Allah Subhanahu wa taala merendahkan satu kaum juga dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dia menunjukkan pada kita, tuan-tuan sekalian, siapa yang ada Al-Quran, siapa yang pandai baca Al-Quran, siapa yang beramal dengan Al-Quran, siapa yang ikut Al-Quran daripada mula start dia balik sampailah dia mati, dia berjaya di dunia. Dan tuan-tuan sekalian, dia bukannya berjaya di dunia sahaja, malahan dia akan berjaya di hari akhirat. Pada hari baca Al-Quran, ketika mana mereka duduk di dunia dulu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum tersebut, menjaga kaum itu. Di dalam kubur, Al-Quran akan beri syafaat kepada kita, pertolongan kepada orang yang rajin baca Al-Quran. Ketika mana pada hari kiamat nanti, pada yaumul mahsyar, pada hari kebangkitan nanti di pada mahsyar, Al-Quran akan beri pertolongan kepada mereka yang sentiasa membaca Al-Quran, mereka yang ikut Al-Quran, mereka yang taat ataupun ikut ataupun lakukan apa yang disuruh, apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila kita nak masuk ke dalam syurga, antara yang membantukan kita adalah Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata kepada kita, Allah Ta'ala akan angkat satu kaum dengan Al-Quran. Orang yang menolak tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, orang yang hina Al-Quran, nampak saja berjaya di dunia, tuan-tuan sekalian, tapi Allah Subhanahu wa taala letak campak di dalam pemikiran mereka ataupun di dalam batin mereka satu sifat yang serabut. Mereka sentiasa tidak tenang. Sebab apa? Tidak ikut Al-Quran, menghina Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, apabila kita tak baca Quran sehari atau 2 hari, kita rasa serabut. Benda kecil nak jadi besar-besarkan. Benda kecil padahal tegur sahaja, tapi kita terus marah, tengking ataupun jerakah
Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebabnya diri kita jauh dengan Al-Quran. Bila jauh dengan Al-Quran, hati kita sentiasa dalam keadaan tidak tenang, hati kita sentiasa dalam keadaan serabut. Allah Ta'ala campak sifat tersebut dalam hati kita akibat kita tidak memegang Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ni hidup kita letak Al-Quran, jaga Al-Quran, jaga Allah, tuan-tuan sekalian, jaga Al-Quran, sentiasa baca Al-Quran, beramal apa yang ada di dalam Al-Quran, maka tuan-tuan sekalian, hidup kita sentiasa tenang. Allah Ta'ala angkat orang-orang macam ni, sentiasa senyum. Tuan-tuan sekalian. Baik, kemudian apabila kita tidak menghormati ataupun kita tidak ikut Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan jatuhkan kita, menghina kita atau merendahkan kita disebabkan kita jauh dengan Al-Quran, ataupun tidak beramal dengan Al-Quran, ataupun tidak ikut apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok orang dulu, pada zaman Nabi SAW, pada zaman kaum-kaum yang terdahulu, mereka menolak Al-Quran, tidak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, menolak ayat-ayat Al-Quran. Mereka ditimpa bala bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik, jom sama-sama kita mengaji Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Muka surat yang semalam, tuan-tuan sekalian, muka surat 147, muka surat 147 ayat 143, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu kita kena anak kita ni mula-mula sekali pergi hantar mengaji Quran. Mula-mula sekali hantar pergi mengaji Quran, tuan-tuan sekalian. Baik akademik itu kita tak sebelah sat, tuan-tuan sekalian. Bukannya maksudnya kita mengaji Quran sampai boleh barulah mengaji akademik, tak, tuan-tuan sekalian. Mengaji akademik, mengaji, tapi Quran tu kena lebih utama. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, mak ayah ni kalau anak tak pergi sekolah, dia marah sungguh, dia sedih sangat-sangat sebab anak tak pergi sekolah. Tapi kalau anak dia tu tak pergi mengaji Quran di rumah guru Quran, tuan-tuan sekalian, maka dia buat tak tahu sahaja. Kita kalau sekiranya anak kita tak erti membaca, tak erti membaca Jawi atau tak erti membaca Rumi, kita gaduh, kita duka cita sungguh-sungguh, sedih, tuan-tuan sekalian. Tapi apabila anak kita tak erti baca Quran, tuan-tuan sekalian, kita buat tak tahu sahaja. Sedangkan tuan-tuan sekalian, pada zaman lalu ni semua berbalik pada Al-Quran semula. Kalau sekolah tahfiz ulul albab, yang mana pelajar 5A, 3A, 4A, 5A, 6A, tuan-tuan sekalian, semuanya berpusu-pusu. Tak kisahlah mak ayah itu latar belakang ustaz ke, ataupun mak ayah tu seorang doktor ataupun artis ke, tuan-tuan sekalian. Kalau tanya, semua pakat-pakat nak hantar anak mereka yang 4A, 5A, 6A ni ke sekolah tahfiz yang ada ulul albab, akademik dan tahfiz. Tuan-tuan sekalian, pada zaman lalu ni, itu yang sebabnya sekolah-sekolah lalu ni semua pakat-pakat nak buat ulul albab, MRSM ulul albab, Mak Tahfiz Sains ulul albab, SMKA ulul albab. Cumanya sekolah sains yang tak ada ulul albab. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebabnya manusia sendiri dapat nilai kan, yang mana yang manusia sendiri yang mengangkat manusia disebabkan Al-Quran. Bukannya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengangkat kita yang ada Al-Quran di dunia dan di hari akhirat. Manusia sendiri, kalau kita ada Al-Quran, kita ada Al-Quran, tuan-tuan sekalian, manusia sendiri yang angkat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu masa zaman saya tahun 2000 dulu, tahun 2000 saya umur 13 tahun. Mak ayah saya seorang cikgu, mak saya seorang ustazah. Ayah saya ni kuat, hantar saya pergi hafal Quran. Tak ada akademik, tuan-tuan sekalian. Semata-mata hantar hafal Quran ni nak bagi ingat Quran, bukannya hafal saja, nak bagi ingat 30 juzuk dalam masa 3 tahun sahaja, dalam masa 3 tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, habis-habis hafal Quran tu, saya pun pergilah belajar akademik. Tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi orang kata kalau tak ada akademik, tuan-tuan sekalian, itu zaman dululah. Zaman lalu ni mungkin kita zaman lalu ni agak berbeza, tuan-tuan sekalian. Subjek-subjek pun mungkin susah. Pada zaman dulu yang kita sedih, apabila mak ayah saya hantar saya pergi hafal Quran, tak ada akademik. Ramai orang-orang nak kata nak makan apa ni, masa depan tak ada, tuan-tuan sekalian.
Jadi apa, alhamdulillah, kata-kata itu dah tak ada dah pada zaman lah ni. Kalau hantar anak pergi hafal Quran, orang tak kata dah tu pasal. Cumanya mak ayah duk hantar anak pergi hafal Quran ataupun yang saya duk dengar lah, mak ayah duk kata macam ni, ni nanti hafal Quran, nanti jadi imam tarawih, nanti boleh dapat duit. Ataupun pergi hafal Quran, orang hafal Quran ni kaya-kaya. Mak ayah dah semai dah benda-benda tersebut pada anak dia. Mula-mula nak hantar hafal Quran, dah semai dah benda-benda dunia kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya dapat tukarkan Al-Quran dengan duit ringgit pada masa akan datang, tuan-tuan sekalian. Ini tak betul. Kita nak hantar anak kita pergi hafal Quran, tuan-tuan sekalian, kita hantar, tak payah kita cerita ke anak-anak kita, nanti hafal Quran, nanti kalau jadi imam tarawih semalam orang bagi 200. Jangan kata lagu tu, tuan-tuan sekalian, tak bagus. Tak bagus. Dia apabila kita hantar anak kita hafal Quran, mendalami agama, bak rezeki tu Allah Taala bagi, tuan-tuan sekalian. Tak payah kita letak macam tu. Berbeza dulu orang kata macam ni pula, hafal Quran nak makan apa nanti. Alhamdulillah saya boleh makan, tuan-tuan sekalian, sampailah. Lagu tu no. Okey, tak apa, tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi kita mengaji Quran pula no. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita mengaji Quran insya-Allah. Baik, ayat 143 tuan-tuan buka insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Lidah keluar. Thamaniyata azwaj. Baik, jim itu tafsirnya qalqalah sughra, qalqalah wusta, pertengahan. Qalqalah wusta. Qalqalah ada 3, kubra, wusta, sughra. Ataupun kalau tuan-puan ambil jalur ini, qalqalah ada 3 juga. Qalqalah akbar, lepas tu kubra, sughra. Mana-mana pun tak apa, tuan-puan sekalian. Sekali lagi Thamaniyata azwaj. Baik, minta share tuan-puan sekalian. InsyaAllah. Kemudiannya minadha, lidah mesti kena duduk tepi tuan-puan sekalian. Dha. Minadha, lidah kena duduk tepi. Tuan-puan, kalau sekiranya tuan-puan berminat untuk belajar di makhraj huruf, sifat huruf,
tuan-puan boleh pi ke, ada satu Facebook tu, nama dia pengajar apa? Mengaji Al-Quran secara online ni, yang dibimbing oleh Ustaz Syafi'i. Tuan-puan cuba dengar, dengar betul-betul ya. Daripada Ustaz Syafi'i tu, Ustaz Syafi'i tak silap saya, apa yang mana saya pernah share dengan tuan-tuan, dia punya page dia. Tuan-puan cuba dengar daripada ustaz tersebut. Dia menceritakan tentang makhraj huruf dan sifat huruf. Satu lagi ustaz yang mana yang saya pernah share pada tuan-tuan baru-baru ni pun, yang mana live dia pada pukul 11.20. 11.20 memang bacaan dia, memang dia punya penerangan dia pun okey tuan-puan sekalian. Tuan-puan boleh dapat ilmu juga. Kalau tuan-tuan nak belajar lagu, tuan-puan pergi kepada ni page Ustaz Malik. Lagu sedap tuan-puan sekalian, suara dia. Ustaz Uwais Qarni, tu suara sedap tu. Tu kita boleh belajar lagu. Kalau untuk tajwid ni tuan-puan sekalian, tuan-puan pergi kepada page Ustaz Hafiz. Dia banyak menceritakan tentang tajwid. Satu ayat dia tak banyak, dalam 2-3 ayat sahaja, 2-3 baris dia cerita bab tajwid sahaja. Kalau tuan-puan nak dalami lebih lagi lah, tuan-puan sekalian, okay, baik, tak apa, terus. Minallah, ba, bukannya ba, lidah duduk tepi tuan-puan sekalian. Ba, nith, nay, ni, wa minal ma', zith, zizi, huruf zai, safir, zith, nain, nain, zith, nain. Lagu tu tuan-puan sekalian. Okey, baik, sekali lagi. Minadh-dhanith naini wa minal ma'zith nain. Ya, baik tuan-puan sekalian. Lagi ada yang 2 orang lagi yang saya tak sebut, Ustaz Ghafur PLBQ. Itu pun mantap juga tuan-puan sekalian. Ada Iqra, ada Quran, tuan-puan ikutlah. Satu lagi Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria ni ada banyak apa? Dia banyak tip-tip yang mudah bagi kita faham untuk tajwid. Semua ada kelebihan belaka tuan-puan sekalian. Jadi kita follow, ikut kita minat lah tuan-puan sekalian. Lepas tu jangan pula duk salah ustaz banding ustaz ni, banding tak mau jenis itu. Tak boleh lagu tu kita adab sebagai orang, sebagai pelajar tuan-puan sekalian. Adab sebagai pelajar ni kita macam saya lah, saya pelajar, saya mengaji kat ustaz pertama, ustaz kedua, ketiga, saya tak boleh nak kata ustaz ni kurang, ada. Kalau ada kurang kita sengak lagu tu lah tuan-tuan sekalian. Tak apa, insya-Allah pelan-pelan lah, insya-Allah. Qul senyum balik. Qul muncul mulut. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya, baik tuan-puan sekalian. Sayain. Qul baik, qul tu mak apa tuan-puan sekalian? Dia tuan-puan macam semalam kita kata itulah, tu mak lazim kalimi muthaqqal. Sebab apa dinamakan mak lazim? Sebab semua ulama qura' wajib semuanya baca 6 harakat. Mak lazim kalimi sebab duduk dalam kalimah. Muthaqqal sebab apa? Ada syaddah tuan-puan sekalian. Okey, baik, jadi kena panjang 6 harakat. Baik, di sini tuan-puan sekalian ada apa, boleh juga kita kata mak faraq. Kita boleh baca 2 wajah. Wajah yang pertama apa dia? Wajah yang pertama kita baca dengan ibdal. Wajah yang kedua kita baca tashil hamzah yang kedua. Ibdal macam mana? Ibdal macam tadi kita kata tadi tu. Yang tadi kita baca tadi tu 6 harakat, itu adalah ibdal. Tashil macam mana? Tashil al-dzakarain. Tapi kita baca yang mana yang lebih baik tuan-puan sekalian? Baca dengan ibdal lebih baik. Sebab apa?
Ulama qura' kata sebabnya dalam Al-Quran dia letak penulisan ibdal. No? Okay, baik tuan-puan sekalian. Kita baca ibdal dulu. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya, lagu tu no tuan-puan sekalian. Sekali lagi kita ulang balik. Qul adzakarain. Kita baca tashil pula. Wajah yang kedua kita baca tashil pula tuan-puan sekalian. Qul adzakarain harrama amil unthayain. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah, terus lagi no. Mesh bukan mash, mesh. اشتملت عليه أرحام الأنثيين ثيين. Sekali lagi lah. اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Ya, baik, alhamdulillah tuan-puan sekalian. Terus lagi nah. Nabbi'u bukan nabbi'u, nabbi'u tu mak apa? Mak badal. Nabbi'uni bi'ilmin min bukannya kuntum sadiqin. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nah. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Ya, baik tuan-puan sekalian, ayat 144. Wa minal bukan wa minal, jangan baca wa minal, wa minal nal. Baik, Puan Liaziz kata apa? Ustazah Hayati pun bagus juga. Ustazah. Itu Ustazah Hayati. Satu lagi Ustazah apa? Ustazah Saniah. Boleh follow tuan-puan sekalian. Boleh follow. Percuma sahaja. Baik, 144. Mau dengan tak mau sahaja. Pada zaman lah ni, zaman WhatsApp, zaman Facebook, zaman orang duk pegang handphone sedia, tak kira tua ataupun tak kira muda, kalau tak reti baca Quran, cerai. Kalau tak reti baca Quran, tuan-puan sekalian, dia kata tak ada siapa nak ajak, mohong. Berlambak orang mengajak Quran. Dia tak mahu. Kalau tak mahu, habis cerita. Tu yang saya kata tu, kalau tak mahu, habis cerita. Kalau mahu, insya-Allah tuan-puan sekalian. No? Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu yang siapa yang ulang, Puan Rosita kata apa? Tu coaching daripada Hanif Ahmad pukul 5.55 petang. Cuba tuan-puan tengok. Orang-orang baru ramai, alhamdulillah. Kita kena sokong tuan-puan sekalian, sokong depa. No? Dia ustaz-ustaz ni, dia manusia tuan-puan sekalian. Kalau saya ramai sokong, semangat sikit no. Lagu tu no, tuan-puan sekalian, manusia macam saya lah. Saya pun kalau tuan-tuan ramai, saya seronok lah sikit. Tapi kalau tak ramai pun okey, boleh jalan juga. Manusia tuan-puan sekalian okay. Boleh no, insya-Allah lah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain. Baik, sekali lagi nah. Wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain. Sekali lagi nah. Wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus lagi nah. Hari ini pun az-zakarain. Qul
حرم أم الأنثيين. Sekali lagi nah. Itu adalah ibdal tuan-puan sekalian. Ibdal lah. Kita baca ibdal, wajah pertama baca ibdal. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya baik, itu ibdal. Kita baca dengan tasil pula tuan-puan sekalian. Qul yang pertama biasa, yang kedua tu baca dengan ibdal. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya baik, tuan-tuan sekalian, terus lagi nak ammash tamalat alaihi arhamul unthayain. Unthayain. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Ya baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Terus lagi nak bukannya am. Am kuntum bukannya tum. Am kuntum syuhada'a idh wassaakumullahu bihadza lidah keluar. Sekali lagi tuan-puan sekalian, Puan Syekh Basyah kata apa? Ustaz Saniah hari apa dan jam berapa? Minta share sat tuan-puan sekalian. Ustaz Saniah hari apa, jam berapa? Ustaz Hakim pukul 10 malam. Cuba tengok no. Ramai dah alhamdulillah ustaz-ustaz ramai. Kan senang tuan-puan sekalian mereka nak bantu kita insya-Allah. No. Baik tuan-puan sekalian am kuntum syuhada'a id wassaakumullahu bihadza lidah keluar. Sekali lagi am kuntum syuhada'a id wassaakumullahu bihadza lidah keluar. Kemudiannya faman bukan faman. Faman lidah mesti kena keluar tuan-puan sekalian. La faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Baik, kita sambung terus. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nas. Baik, faman nun mati bertemu dengan hamzah hin kha'ahu tuan-puan cuba ingat benda tersebut no. Hin kha'ahu nun mati, huruf izhar halqi ada 6. Dia duduk di dalam rangkap mana? Hin kha'ahu. Macam tu no tuan-puan sekalian. Sekali lagi faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nas. Ya baik, terus lagi. Lidah duduk tepi. Liyudillan nas bighairi ilm. Macam tu. Lam itu mim. Sekali lagi liyudillan
nasa bi ghairi ilm. Ghairi ilm. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna, bukan inna. Jangan baca inna. Tuan-tuan sekalian, inna, bukan inna. Inna Allah la dil bukan dil qaumal zalimin. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, inna Allah la yahdil qaumal zalimin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Puan Irma kata apa? Mukhlisin kan mukhlisin. Yang memegang. Kalau tuan-tuan habis mengaji lagi, kita cuba pi tengok pi page, pi search al-mukhlisin. Dia ada page yang cerita tentang hukum-hukum tajwid ni. Hukum tajwid baca Al-Quran. Dia kawan saya, rajin mengaji, Ustaz Zulfaqar. Duduk di Mesir dulu, rajin mengaji tuan-tuan sekalian. Syekh sangat sayang kat dia. Tuan-tuan cuba pergi tengok dalam page dia, Al-Mukhlisin. No, sekali cuba pergi tengok. Tak apa tuan-tuan sekalian, kita mengaji, no, mengaji insya-Allah. Saya pun guru Quran saya, untuk mengulang Quran kan, saya kongsi pada tuan-tuan, untuk nak ingat hafazan saya 30 juzuk. Untuk nak ingat hafazan saya 30 juzuk, saya buat macam mana tuan-tuan sekalian? Di sebelah rumah saya tu ada seorang ustaz, ada seorang warga Pakistan. Dia ni menega, dia bisnes kapek, perabot ni. Tapi tuan-tuan sekalian, dia muda lagi, umur dia dalam 25-24. Jadi dia hafal Quran, ingat 30 juzuk. Tebuk bila kat mana pun dia ingat. Jadi tuan-tuan sekalian, akhir saya buat, saya jadikan nama dia Syekh Junaid. Saya panggil dia Syekh Junaid. Dia orang Pakistan, dia mai duduk di sebelah rumah saya, sewa, hafal Quran, ingat sungguh-sungguh lah. Jadi saya jadikan dia sebagai guru saya untuk setiap minggu saya pergi mengulang kat dia satu juzuk, supaya Quran saya ingat. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya nak cerita pada tuan-tuan, semangat mengaji ni perlu kena ada sampai mati lah. Walaupun kita ada mengajar orang ke, kita kena ada semangat untuk nak menuntut ilmu ni, kena ada sampai mati. Lagu tu, no, tuan-tuan sekalian. Walaupun benda yang kita tuntut tu dah tahu dah, Allah Ta'ala bagi pahala pada kita. Tambah-tambah ilmu Quran, tuan-tuan sekalian. Tambah-tambah kita pergi mengaji Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kalau kita jenis pergi rajin nak menuntut ilmu kat masjid, dengar ceramah atau pergi mengaji kitab, tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di dunia dulu kita rajin, meringan atau mempermudahkan diri kita pergi menuntut ilmu. Pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala pula akan bagi semula pada kita. Allah Ta'ala akan permudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita di dunia dulu kita doa rajin pergi menuntut ilmu. No, tuan-tuan sekalian. Walaupun ilmu yang mana yang ustaz tu bagi tahu, kita dah tahu dah, tapi dia termasuk dalam menuntut ilmu, pahala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Nah, tuan-tuan sekalian. Okay, baik, tak apa, terus lagi. Ayat 145. Qul la ajidu فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. Tuan-tuan sekalian, mari kita kerak, no? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ma uhiya ilayya muharraman ala ta. Kita berhenti pada ilayya muharrama. Ma tu tuan-tuan sekalian, kalau kita berhenti, ma apa? Ma iwad uhiya ilayya. Jangan baca uhiya ilayya muharram, tak boleh. Uhiya ilayya.
Tekan pada huruf ya. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Qul la ajidu ma Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Ya baik tuan-puan sekalian, ulang balik. Ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuh. Qalqalah sughra, qalqalah kecil, qalqalah sughra tuan-puan sekalian. Yata'amuh, yata'amuh. Lagu tu tuan-puan sekalian. Kemudiannya illa bukan illa illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. Kena baca macam mana tuan-puan sekalian? Jangan baca ha. Tuan-puan sekalian, formula dia macam mana? Ha wali hahna minal muhni muha wali ha. Lagu tu tuan-puan sekalian. Pelan-pelan insya-Allah baik dah. Okay, baik tuan-puan sekalian. Baik tuan-puan sekalian, ulang balik illa bukan illa illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. Ya bukannya ha. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian, ulang balik. Au damam, tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni tuan-puan sekalian, minu, mim ya nun waw. Ada 4 huruf idgham ma'al gunnah. Idgham ni masuk dan gunnah berserta dengan dengung. Au damam sin mati bertemu dengan huruf fa tuan-puan sekalian. Apa hukum dia? Pi tengok di dalam bab buku tajwid, cerita bab sin mati bertemu dengan huruf fa. Memang tak jumpa lah. Tak ada lah. Yang kita kena tengok yang mati-mati ni tuan-puan sekalian. Nun mati, mim mati, pi lah tengok dalam buku tajwid. Sin mati tak payah duk tengok dalam buku tajwid tuan-puan sekalian. Memang tak jumpa lah. Lagu tu sekali lagi masfuhan han awlah ma khinzir. Ra nipis. Sebab apa ra nipis? Sebabnya sebelum dia ada huruf ya mat. Jangan duk kata macam ni. Ra nipis sebabnya ra itu berbaris 2 di bawah. Tak tuan-puan sekalian, bukan lagu tu tak kena mengena pun. Sebelum dia ada huruf ya mat. Kalau ada ya mat sebelum dia, ra nipis. Ni ketika mana waqaf je lah. Kalau sekarang ada alif mat, waw mat, ra terbai. Sekali lagi au damam masfuhan aw lahma khinzir. Ya baik, lagu tu kemudiannya fa'in jangan baca fa'in. Fa'innahu rijasun, bukannya rijasun, bukan rijasun. Baik, jim itu tuan-puan sekalian qalqalah surah, qalqalah kecil fa'innahu rijasun sun au fisqan uhilla li ghairillahi bih. Uhilla li ghairillahi bih, bukan bih. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Fa innahu rijsun aw fisq
rizqan uhilla li ghairillahi bih. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Faman lidah mesti kena duduk tepi. Jangan lidah duduk tengah. Faman lidah duduk tengah tak boleh, itu huruf ta. Faman lidah duduk tepi kiri ke kanan. Kiri pun tak apa, kanan pun tak apa juga. Mana-mana pun tak apa. Nah, faman bunyi faman patu tur. Tuan-puan sekalian, huruf ta jangan baca ta. Tu itu adalah huruf ta. Kena baca tu huruf ta. Baik, huruf dha lidah duduk tepi, kemudian huruf ta lidah duduk tengah. Apabila kita kata famanil lidah duduk tepi, kemudian ejah balik lidah tu daripada tepi ke tengah pula. Sebab apa nak sebut huruf ta? Famanil tur, no? Famanil qurra ghayra baghi wala 'ada lagu tu tuan-puan sekalian. Famanil qur. Kalau tuan-puan nak dalami lagi, tuan-puan pergi belajar kat Ustaz Syafi'i tentang sifat huruf, tentang makhraj huruf, di dalam page mengaji Al-Quran online percuma. Pergi tengok. Tu pun percuma, tu pun mau tak mau sahaja. Kita pergilah tuan-puan sekalian, kita pergi tengok. Pergi tengok ni ada dua. Satu pergi tengok dia nak cari salah. Satu lagi dia betul-betul dia ikhlas nak cari ilmu, baguslah. Jadi orang yang nak cari salah ni tuan-puan sekalian, dia dengki. Dia ada satu sifat dengki dalam diri dia. Orang dengki ni hidup tak bahagia tuan-puan sekalian. Dengki orang dia dengki ni dia sama-sama tuan-puan sekalian. Contohnya kalau guru Quran sesama guru Al-Quran. Kalau tok bomo sesama tok bomo. Kalau pengusaha restoran sesama pengusaha restoran. Pengusaha restoran tak dengki dengan saya tuan-puan sekalian. Saya tak dengki dengan pengusaha restoran. Saya dengki dengan guru Al-Quran. Tuan-puan sekalian, itu sifat-sifat yang mana yang biasa ada di dalam diri kita, yang perlu kita kena buat. Tuan-puan sekalian. Jadi kita mengaji jangan ada satu sifat dengki ataupun sifat nak cari salah guru tersebut. Kalau cari salah guru tu, kita akan cari salah dia sahaja. Yang tempat betul berlambak tu dia tak nampak, dia cari salah tuan-puan sekalian. Jadi dengki ni bukannya ada pada orang biasa saja. Guru Quran sama guru Quran pun ada juga tuan-puan sekalian. Ustaz sama ustaz pun ada juga. Tapi cumanya orang yang dekat dengan Allah Taala ni dia tak ada benda tu. Ni cerita ustaz-ustaz yang mana yang tidak dekat dengan Allah. Pentingkan famous tuan-puan sekalian. Tapi kita tidak boleh kata ustaz ni tak boleh kata lagu tu. Benda dalam hati orang mana boleh kita kata lagu tu tuan-puan sekalian. Kata lagu tu fitnah balik. Dosa besar macam tu. Jangan tuan-puan sekalian. Sebab kita nak mati semua, nak masuk syurga, tengok-tengok benda-benda macam ni kita duk layan lagi. Kita biar baik bahagia, boleh senyum tuan-puan sekalian, boleh semua dengan orang. Jangan ada dengki selek-selek, tak mau. Dengan jiran-jiran kita kan, dia umur besar, kita pun jadi dengki dengan dia, tak boleh tuan-puan sekalian. Orang dengki ni tak bahagia. Tuan-puan tulis di ruangan, orang dengki ni hidup tak bahagia, tak tenang. Betul tuan-puan sekalian. Baik. Faman yadhurra ghayra baghin wala 'ada. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Faman yadhurra ghayra baghin wala 'ada. Lagu tu tuan-puan sekalian. Kemudiannya fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sekali lagi
فإن ربك غفور رحيم. Ya, bunyi seperti di belakang rahim ma'arif sukun. Kita baik tuan-tuan sekalian ayat 146. وعلى الذي bukan وعلى 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 الذين هادوا حرمنا senyum balik كل ذي ظفر ذو lidah keluar ذو lidah keluar nah. Okey, baik tuan-tuan sekali lagi nah, wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhufur, sekali lagi nah, wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhufur. Lagu tu no tuan-tuan sekalian. Baik, terus lagi nah, wa minal baqa wa minal nal bukan wa minal ومن البقر bukannya غنم حرمنا عليهم شحومهما إلا bukannya إلا شحومهما إلا sekali lagi tuan-tuan sekalian. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا. Ya, lagu tu tuan-tuan sekalian, terus lagi no. Illa ma hamalat nah beda. Illa ma hamalat ظهورهما awil hawaya. Tuan-tuan sekalian, kalau kita berhenti dinamakan awil hawaya. Ya tu apa dia? Ya tu apa dia tuan-tuan sekalian? Ya itu adalah mad asli. Ya itu adalah mad asli. Kalau kita berhentilah. Kalau kita berhenti. Tapi kalau kita sambung tuan-tuan sekalian, dinamakan mad jaiz munfasil. Nah. حملت ظهورهما أو الحوايا sekali lagi nah. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. Ya baik, ulang balik. Awil bukan awil lah. Awil hawaya. Au jangan baca au senyum, lepas tu bunyi huruf kha tuan-tuan sekalian, dia duduk di pertengahan kerengkung. Tempat parking dia pertengahan kerengkung, awal kerengkung, pertengahan kerengkung, hujung kerengkung, dia duduk di pertengahan kerengkung. Au تلا طا bukannya bi'az, bukan bi'az, bukannya bi'az. Lidah mesti kena keluar huruf dha. Sekali lagi nah. Awil hawaya aw makhtalata bi'az sekali lagi nah. Awil hawaya aw makhtalata bi'az. Baik, terus lagi. Dzalika jazaina.
ذلك جزيناهم ببغيهم هم sekali lagi nah ذلك جزيناهم ببغيهم. Baik, terus lagi. Wa inna lasadiqun. Senyum balik nah sekali lagi. Wa inna lasadiqun. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulang balik bacaan kita nah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lambat-lambat tuan-tuan sekalian, muka surat ni agak sukar sikit no. Thamaniyata azwaj minadh dha'ni ithnaini wa minal baqar. Baik. Baik, sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2, 3. Minadh-dha'ni ithnaini wa minal ma'zi ithnain. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayain. Baik, itu ibdal. Baca tafsir pula. Qul adh-dhakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. إبدال. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. تسهيل همزة kedua. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Ayat muka surat 147. Ayat 144. Kuntum, sekali lagi. Mashtamalat alaihi arhamul unthayain. Kuntum syuhada'a idh wassaakumullahu bihadza faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nas bighairi 'ilm. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Qul la ajidu fima uhiya ilayya
محرما ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون صدق الله العظيم. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ayat hafazan yang kita belajar, yang kita hafal semalam. Tuan-tuan sekalian, ada juga yang hantar audio kat saya untuk semak bacaan hafazan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya semak nanti. Buat masalah banyak WhatsApp yang belum baca lagi. Banyak sangat WhatsApp yang belum reply tuan-tuan sekalian. Tak apa, insya-Allah pelan-pelan kita reply sikit insya-Allah. Mesej Facebook pun banyak juga yang saya tak reply lagi. Bukan tak reply langsung, reply sikit insya-Allah tuan-tuan sekalian. Baik. Ayat berapa yang kita hafal baru ni? Ayat 7 dan ayat 8 ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, ambil nafas. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah taala. Tuan-tuan sekalian, esok insya-Allah kita jumpa lagi tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Moga-moga kita istiqamah dengan Al-Quran sehinggalah kita mati
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta share tanpa senang, insya-Allah. Jumpa lagi esok.